Selamat pagi dan salam sejahtera. Ini ialah pembentangan kerja khusus subjek BI PW 2132, Penghayatan Etika dan Peradaban. Tajuk kami ialah pentingnya kita semula sisa pekerja. Kami daripada BITI semester 1 sesi 2021/2022 akan membentang kepada pensyarah Dr. Nur Fazila binti Abdul Hamid. Berikut adalah senarai ahli kumpulan kami. Seterus dengan agenda hari ini. Saya Lai Kahing akan membentangkan pengenalan, pernyataan masalah dan objektif kajian. Next, seterusnya. Slide seterusnya. Isu-isu alam sekitar semakin kerap menjadi liputan utama akhbar yang mana pencemaran alam sekitar dan kemerosotan kualiti alam yang disebabkan oleh pembuangan sampah sarap adalah masalah dominan yang dihadapi sebelum kita mengharungi pandemik COVID-19. Ketika kita berdaya usaha mencegah penyebaran COVID-19, masalah pembuangan sisa pekerja pula semakin membimbangkan. Hal ini demikian kerana pandemik yang dicetuskan 2 tahun kebelakangan ini telah meningkatkan penjanaan sisa pekerja akibat penggunaan sisa klinikal seperti pelitup muka dan sarung tangan banyak diperlukan dalam perlawanan jangkitan virus ini. Slide seterusnya. Menurut Akta Pengurusan Sisa Pekerja dan Pembersihan Awam, kita semula bermaksud memungut dan mengasingkan sisa pekerja bagi maksud menghasilkan keluaran. Ia merupakan komponen ketiga dalam konsep 3R yang akan mengubah sisa menjadi sumber bernilai, mengurangkan penggunaan bahan semula jadi, menjana sumber kewangan dan memberi faedah sosial. Antara bahan yang boleh dikitar semula termasuk kebanyakan jenis kaca, kertas, logam, plastik, tekstil dan elektronik. Sebelum dihantar ke kilang kitar semula untuk proses seterusnya, bahan-bahan ini boleh dibuang dahulu di dalam tong kitar semula mengikut kod warna masing-masing. Lazimnya, tong warna biru adalah untuk kertas, jingga untuk plastik, manakala coklat untuk kaca. Menurut akta ini juga, sisa pekerja ditafsirkan sebagai bahan sekerap atau bahan lebihan yang tidak dikehendaki atau keluaran yang ditolak serta benda yang dikehendaki dilepaskan kerana sudah pecah, lusuh, tercemar atau selainnya rosak. Terdapat beberapa kategori yang boleh tergolong sebagai sisa pekerja terkawal yang mana antaranya adalah sisa pekerja awam, perindustrian, pembinaan, keinstitusian, komersial, import dan isi rumah. Kebiasaannya sisa-sisa ini mudah terhasil dalam kegiatan harian manusia terutamanya di rumah masing-masing dalam keadaan yang kukuh. Sebagai pengetahuan, pengurusan sisa pekerja boleh terbahagi kepada dua, iaitu sisa yang boleh dikitar semula dan sisa baki seperti sisa makanan. Slide seterusnya. Pernyataan masalah. Seterusnya. Kira-kira 25,000 tan sehari sisa pekerja telah dijana pada tahun 2012 di Semenanjung Malaysia sahaja. Dari jumlah tersebut, hanya 5% sahaja yang telah dikitar semula. Bukan itu sahaja, purata penghasilan sisa pekerja di Kuala Lumpur dalam tempoh 6 bulan pertama tahun 2021 adalah sebanyak 2,116 tan sehari, berbanding purata sebanyak 2,054 tan sehari sepanjang tahun lalu. Selain itu, peratusan masyarakat Malaysia yang mengamalkan kitar semula adalah kecil berbanding dengan masyarakat di negara jiran seperti Singapura dan Thailand. Slide seterusnya. Terdapat 3 objektif dalam kajian kami. Yang pertama adalah membincangkan kepentingan kitar semula sisa pekerja terhadap alam sekitar dan manusia. Kedua adalah mengkaji faktor yang mendorong masyarakat melakukan kitar semula. Ketiga adalah mengkaji perbandingan inisiatif dengan luar negara untuk mendorong aktiviti kitar semula sisa pekerja. Sekian sahaja daripada saya. Okey, nama saya Muhammad Zuhanis Berundin. Ini membentangkan tentang kajian literatur. Okey, surat seterusnya. Laporan kami mempunyai 10 rujukan yang telah dilakukan oleh pekaji-pekaji sebelum ini, iaitu antaranya Jabatan Pengurusan Sisa Pekerja Negara iaitu JPSPN melaporkan pada tahun 2020 tentang tajuknya pengasingan sisa pekerja di punca. Terdapat beberapa untuk cara meningkat penyebaran maklumat dan promosi tentang melakukan kitar semula di punca melalui pelbagai medium. Keduanya, Majlis Daerah Marang dilaporkan pada tahun 1 Disember 2021 melaporkan tentang kempen kitar semula.
Laporan menyatakan bahawa kita semula dapat menyelamatkan alam sekitar kerana bahan terbuang akan di kita semula. Selain itu, Azhar Abu Samah dilaporkan pada tahun 2 Mac 2015 melaporkan tentang contoh hijau mentangani soal sampah. Laporan ini mengatakan pula terdapat beberapa perbandingan inisiatif dengan luar negara untuk mendorong aktiviti kita semula sisa pembejal iaitu melaksanakan peraturan seperti negara Jerman. Yang keempat, Zaini Sakawi, Sofia Ayub dan Muhammad Fauzi Sukurmi dari Universiti Kebangsaan Malaysia dilaporkan pada tahun 2017 melaporkan tentang pengetahuan komuniti dan amalan pengurusan sisa pembejal di negeri sembilan. Laporan ini terdapat maklumat-maklumat yang berkaitan pengetahuan terhadap alam sekitar di Jelebu, Jempol dan Kuala Lumpur di Negeri Sembilan. Di samping itu, Siddiq bin Haji Abdul Aziz dilaporkan pada tahun 29 Ogos 2020 melaporkan tentang e-buku Kita Semula. Laporannya mengatakan bahawa terdapat beberapa cara yang mudah dan seronok untuk melakukan Kita Semula. Muka surat seterusnya. Yang keenam, Wahidah Ayub, Dr. Nur Laila Abdul Wahid dari Universiti Utara Malaysia dilaporkan pada tahun 2016 melaporkan tentang kepentingan aktiviti Kita Semula dari perspektif Islam. Laporannya pula yang memfokuskan kepada kepentingan kita semula dari perspektif Islam. Seterusnya, Kampus Sejahtera melaporkan pada tahun 16 Februari 2014 melaporkan tentang kepentingan kita semula yang laporannya terdapat beberapa kepentingan terhadap alam sekitar iaitu pemanasan global dan pemusnahan habitat. Yang ke-8, Thomas Parker melaporkan pada tahun 13 November 2020 from Austria to Wales the five best recycling countries in the world. Maksudnya terdapat langkah-langkah diambil daripada 5 negara yang terbaik dalam melakukan Kita Semula. Dan yang ke-9, Pablo Garcia Rubio dari Openmind melaporkan pada tahun 10 Februari 2020 tajuk tentang 5 recycle reason from different countries in the world. Dan laporan ini mengatakan kaedah kita semula yang boleh dijadikan contoh daripada negara-negara yang biasa. Dan akhir sekali, Wikipedia tentang tajuknya recycling. Dalam artikel ini pula mengatakan terdapat beberapa kaedah-kaedah lesen yang boleh digunakan untuk recycling. Itu sekian saja daripada saya. Saya, Daniel Sufian bin Ramlan, akan membentangkan metodologi kajian kami. Seterusnya. Okey, pengenalan. Apakah maksud metodologi? Metodologi ialah sistem yang mempunyai kaedah dan prinsip yang digunakan dalam suatu disiplin atau kegiatan menurut Kamus Dewan edisi keempat. Maksud kajian pula, ia mengkaji sesuatu, isu atau perkara berdasarkan maklumat terperinci atau khusus yang diperolehi dan dikumpulkan dalam satu tempoh masa. Ini juga menurut Kamus Dewan edisi keempat. Surat seterusnya. Gabungan daripada dua perkataan tersebut ialah kaedah atau cara yang digunakan untuk memperoleh atau mendapatkan maklumat dan informasi yang memfokuskan suatu perkara dengan disiplin yang betul. Antara kaedah-kaedah yang digunakan dalam metodologi kajian ialah kajian perpustakaan dan kajian lapangan. Seterusnya. Untuk kertas kerja kami, kaedah yang digunakan ialah berdasarkan rujukan perpustakaan sahaja. Ini kerana ia amat mudah dan sangat menjimatkan masa, wang dan tenaga. Kaedah ini memerlukan pekaji untuk merujuk kepada buku, laporan dan kajian-kajian yang telah dikaji oleh pekaji sebelumnya. Pekaji juga menggunakan carian di atas talian rangkaian seperti laman seawang Google, laman seawang Jabatan Pengurusan Sisa Pembejal di Malaysia dan sebagainya. Sekian saja daripada saya. Berikut saya Hu Jun Cheng akan membentangkan pembincangan dan hasil kajian. Perbincangan yang pertama, kepentingan kita semula sisa pembejal terhadap alam sekitar dan manusia. Isi yang pertama, mengurangkan pencemaran alam sekitar yang berterusan. Hal ini demikian kerana apabila amalan kita semula sisa pembejal dijalankan, jumlah sampah akan dikurangkan.
Peluang sampah dibuang ke dalam sungai atau merata akan juga dikurangkan. Visi kedua, dapat melindungi sumber semula jadi. Hal ini demikian kerana kita semula sisa pekerja dapat mengurangkan kegunaan bahan yang sedia ada untuk menghasilkan produk, sebaliknya melombong bahan mentah yang baharu. Visi yang ketiga, menjimatkan perbelanjaan mikro dan makro. Di peringkat mikro, terutamanya sumbangan buku kepada orang lain. Hal ini kerana dapat melindungi hutan daripada ditebang untuk menghasilkan kertas yang baharu untuk mencetakkan buku. Di peringkat makro pula, menjimatkan wang dalam pengurusan sisa. Hal ini kerana amalan semula sisa pekerja dapat mengurangkan kos penyelenggaraan, dapat pelupusan yang semakin meningkat dari hari ke hari. Visi yang terakhir, mewujudkan peluang pekerjaan baharu. Hal ini demikian kerana logik kita semula memerlukan tenaga kerja yang lebih banyak apabila tahap aktiviti kita semula sisa pekerja meningkat. Walaupun pada hari ini yang banyak menggunakan mesin untuk menjalankan pelbagai kerja, pekerja manusia masih diperlukan untuk memastikan kualiti dan kelancaran aliran pekerjaan. Sekian daripada saya. Okay, saya suka itu akan membentangkan faktor yang mendorong masyarakat lakukan kita semula. So ada faktor dalaman dan faktor luaran. Faktor dalaman termasuklah pengetahuan tentang kita semula, kesedaran tentang faedah kita semula dan taraf hidup dan ekonomi seseorang individu. Pengetahuan tentang kita semula seperti macam mana nak kita semula, apa yang boleh kita semula dan di mana boleh kita semula itu amalan penting untuk seseorang individu untuk melakukan aktiviti kita semula. So tahap pendidikan seseorang itu akan mengakibatkan dia nak kita semua ke tidak. So seterusnya kesedaran tentang faedah kita semula. Jika seseorang itu tidak tahu tentang faedah kita semula, dia tidak akan membuat aktiviti ini kerana dia akan merasanya aktiviti ini adalah membaju masa saja. So taraf hidup dan ekonomi seseorang individu juga akan mempengaruhi masyarakat untuk mendorong untuk melakukan kita semula. So jika seseorang itu kehidupan dia sudah merosot atau tidak ada kos yang ekstra untuk melakukan kita semula, dia tidak akan melakukan kita aktiviti ini. So faktor luaran adalah termasuk dasar kerajaan, teknologi infrastruktur dan norma sosial serta peribadi. Dasar kerajaan ini adalah boleh menguatkan undang-undang atau menguatkan peraturan atau bagi skim insentif yang lain untuk mendorong masyarakat untuk melakukan kita semula. Dan teknologi infrastruktur pula akan meringankan beban masyarakat untuk melakukan kita semula dan norma sosial serta peribadi pula. Jika masyarakat dia telah melakukan kita semula tapi seseorang itu tidak melakukan aktiviti ini, dia akan berasa dia telah dipinggirkan dan dia akan menyertai mereka untuk melakukan kita semula. Seterusnya. So perbandingan inisiatif dengan luar negara untuk mendorong aktiviti kita semula. So di Malaysia, pelan projek Keton dengan syarikat Milo untuk mendorong kita semula. Aktiviti ini mereka telah mengubah bungkusan Milo menjadi jubin atau panel bubung hijau untuk kegunaan komuniti yang memerlukan. So program Kiosk satu komuniti, satu kita semula pula yang menganjurkan aktiviti ini dan menyumbangkan bahan kita semula seperti surat khabar lama, kertas putih dan berwarna dan lain-lain untuk disediakan dan menyumbangkan aktiviti pernukaran dan barangan kita semula.
Aktiviti ini untuk meningkatkan tahap kesedaran masyarakat tentang amalan kita semula. So di luar negara pula, seperti San Francisco, pengubahan dan penetapan undang-undang pengomposan telah dikuat kuasa. Dan di Argentina, perabot luar berbentuk Tetris yang diisi dengan sisa bekerja untuk sebagai hiasan telah dilakukan untuk mendorong masyarakat di sana. Dan Amerika Syarikat Dream Machine akan diterangkan di slide seterusnya. Dan Britain punya slide sebelum. So di Britain pula, mereka telah menambah baik pembangunan struktur kita semula dan kempen kesedaran yang memfokuskan pada pendekatan 3R dan dasar yang berkenaan dengan kedua-dua insentif dan pencukaian. So next. So Argentina perabot luas berbentuk Tetris yang ditunjukkan di gambar sebelah, dia sebagai hiasan untuk mendorong masyarakat di sana untuk membuat aktiviti kita semula. Di bawah Dream Machine di Amerika Syarikat pula, ini adalah Dream Machine, dan Dream Machine ini seperti vending machine, dia akan memberi mata atau hadiah sebagai pertukaran semasa seseorang di rumah kita semula. Sekian dari bahasa saya. Saya Banisin akan membincangkan kesimpulan dan cadangan. Slide seterusnya. Pendek kata, ketiga-tiga objektif kajian telah dicapai. Antara kepentingan kita semula sisa pekerja adalah kurangkan pencemaran alam sekitar, lindungi sumber semula jadi pembelajaran dapat dikurangkan dan peluang pekerjaan baru dapat diwujudkan. Seterusnya, unsur dalaman dan luaran yang mendorong amalan kita semula. Faktor dalaman merangkumi pengetahuan dan kesedaran tentang kita semua, manakala bagi faktor luaran ialah dasar kerajaan, teknologi, norma sosial dan peribadi. Selain itu, perbandingan inisiatif dengan luar negara. Bagi negara kita adalah berfikiran tradisional dan tidak menarik perhatian, manakala luar negara mengambil inisiatif yang lebih kreatif dan inovatif. Slide seterusnya. Terdapat 4 cadangan. Cadangan pertama ialah pendidikan berkaitan kepentingan kita semula sisa pekerja wajar diterapkan di peringkat sekolah. Oleh itu, guru memainkan peranan yang penting. Kempen kesedaran, ceramah dan aktiviti berkaitan harus dijalankan secara fizikal dan atas talian untuk meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap kita semula. Selain itu, penguatkuasaan akta atau dasar seperti Akta 672 dalam pelaksanaan pengasingan sisa pekerja isi rumah di seluruh Malaysia. Akhir sekali, penggunaan teknologi pada era revolusi industri 4.0 seperti robotik dan otomasi memudahkan manusia terutamanya masyarakat dan pekerja kilang pengasingan sisa pekerja. Sekian daripada saya. Sekian daripada kami. Terima kasih.